last week kita dah bincang untuk okay, so kita dah habis untuk 7.1 to 7.2. Okay, yang mana yang bahagian ni banyak identiti lah. Okay, we have daripada macam-macam lah. Okay, ada banyak identiti. Kita ada Pythagorean identity, we have compound angle identity. Jadi bawah compound angle tu ada banyak jugalah. Okay, kita ada double angle, half angle. So basically bahagian ni dia banyak manipulate identity tu lah, soalan proving semua tu kan. Okay. Ni semua kita dah bincang minggu lepas. Okay, mana yang minggu lepas tu ada apa? Dapat ada tu boleh tengok semula lah rakaman saya dah letak dekat Google Site tu. Okay, so hari ni kita masuk ke bahagian 7.3. Okay, bahagian ni yang paling banyak lah dan soalan pun banyak. Kalau soalan pun memang banyak berkaitan dengan bahagian 7.3 ni lah. Okay, terutamanya nanti assignment kot. Okay, so bahagian 7.3 is about solution of trigonometric equation. Okay, jadi kita nak solve trigonometric equation. Okay, persamaan trigo. Okay, jadi bila solve ni maksudnya kita nak cari angle lah biasanya. Kita akan cari angle. Okay, angle yang satisfied the equation. Okay, so first kita akan tengok dulu yang paling basic, which is solving the single trigonometric function. Okay, so single ni maksudnya dia just satu je lah ratio dia. Maksudnya macam sini dia bagi sin theta equals to k. Macam ni sin theta equals to k ataupun cos theta equals to k. Tangent theta equals to k. Okay, dia satu je. Okay, dia bukan gabung lah. Macam contoh sin theta plus cos theta equals to 3. Ni bukan single lah single ni dia satu je. Okay. Dia satu je. Dia mesti sama ada sin. Okay. Angle ni sebenarnya tak kisah Angle can be anything. Okay. Angle ni. Angle equals to a value. Okay. Value dia tu mesti sesuai lah dengan sin tu. Okay. Ataupun cos any angle. Ataupun tangent any angle equals to something lah. Mesti sin, cos ataupun tangent je. Jadi kalau kamu dapat second ke cosecant, cotangent, still boleh tukar kepada ni lah. Sebab kita tahu kalau second tu adalah 1 over second apa second 1 over cos. Okay, cosecant tu 1 over sin. Okay, cotangent tu 1 over tangent. Jadi kamu boleh tukarlah balik kepada sin ataupun cos tangent. Okay, angle dalam ni tak kisah dia nak 3 theta ke theta plus alpha ke, tak kisah yang penting dia mesti depan ni sin sahaja. Okay, sin dia bukan sin squared, dia mesti sin sahaja ratio dia mesti sin, cos ataupun tangent sahaja. So benda ni kita panggil sebagai single lah. Okay. Alright, so to solve single trigonometric equation, okay, first step is to find the basic angle. Okay, kita tak directly cari angle tu lah. Kita first dulu kita cari basic angle dulu. Okay, dan biasanya basic angle ni kita denote sebagai alpha lah. Nampak kecil. Okay, kita denote sebagai alpha dulu. Okay, yang mana basic angle ni cara dia kita akan cari arc sin ataupun arc cos ataupun arc tangent. Ataupun setengah student dia sebut ni sebagai shift sin. Sebab nak tekan calculator tu nak tekan shift dulu kan. Tapi sebutan dia arc arc sin, arc cos, arc tangent. Okay, of the angle. Of the value. Okay, dan value tu mestilah kita ambil yang positif. Okay, sebab tu ada modulus kat sini. Nanti kita tengok contoh. Okay, dan sebenarnya kita ada bincang dah pasal basic angle ni. Kedudukan basic angle tu di mana. So, bila kamu cari nilai basic angle tu, dia akan dapat di sini lah. Kalau di first quadrant, alpha tu dekat is the theta itself. Tapi kalau in second quadrant, alpha tu ataupun basic angle tu kat sini. Okay. Kalau dekat third quadrant di sini. Kalau fourth quadrant di sini. Okay. Nanti bila kita dah dapat alpha tu, bolehlah kita cari
theta based on which quadrant yang kita tengah uruskan. Okay, kemudian bila kita dah dapat angle tu, kita boleh form general solution dan kita ganti sajalah nilai n yang bersesuaian dengan kita punya range. Okay, kita tengok contoh Okay, so example 21. Okay. Okay, so kita nak solve sin theta equals to square root 3 over 2. Okay, when theta is in between 0 to 360 degree. Okay, so ni kita punya soalan. Ni sin theta equals to ni dalam bentuk single lah sebab dia sin lepas tu angle equals to a value. Okay, dan yang ini adalah kita punya range untuk jawapan akhir. Okay, ni penting lah kena tahu. Okay, kalau sini dia bagi dalam degree, jadi jawapan akhir dalam degree lah. Kalau sini dia bagi dalam bentuk contohnya 0 to 2 pi. Ni dalam radian. So nanti jawapan akhir mestilah dalam radian. So yang ni kita kena bagi jawapan akhir dalam degree. Okay. So untuk solve kita punya equation ni, first kali kita tak directly find theta kita kena cari basic angle dulu. Okay. So soalan dia tadi sin theta equals to square root 3 over 2. Okay, so first kita cari alpha dulu kita bukan cari theta, kita cari alpha dulu. Okay, alpha is equals to, okay, kalau sini sin, so kita cari arc sin lah. Okay, ataupun student panggil shift sin modulus of square root 3 over 2. Okay, ataupun nak mudah dia kita ambil yang positif je. Tapi saya letaklah modulus ni supaya nampak. Okay, kita just take the positive value here. Jangan masuk calculator tu yang nanti contoh lah, kalau contoh dia negatif, sini kena tukar jadi positif. Okay, so ni kamu masukkan dalam calculator je. Arc sin 3 over 2. So kamu akan dapat, okay, alpha kamu sama dengan 60 degree. Okay, so pastikan calculator kamu mode dia degree lah Okay. Walaupun soalan tu katakan dia nak jawapan akhir dalam radian, lebih mudah kita buat dalam degree dulu. Sebab degree ni senang sikit lah nak tentukan nanti dia kuadran yang keberapa Okay, so kita dah dapat alpha. Ni belum jawapan ni baru basic angle. Okay. Okay, so seterusnya kita kena tentukan, okay, theta yang kita cari tu ada dekat kuadran yang keberapa Okay, so soalan asal dia sin theta equals to positif kan. Dia sin positif. Okay, sin theta ni nilai dia positif. So kita tahu sebelum ni kita belajar kan. Yang sin ni positif dekat kuadran pertama dan kuadran kedua sahaja All said teacher cute. So dia kuadran pertama dengan kuadran kedua sahaja. So kita tahu lah theta tu dia akan berada dekat first quadrant and second quadrant. Okay. Jadi maksudnya kita punya basic angle ni yang kita dapat ni. Dia satu kat sini. Ni alpha. Satu lagi kat sini. Okay. Ataupun 60 darjah tu lah. Okay. Jadi untuk first quadrant. For first quadrant. Okay. Theta adalah alpha tu itself lah. Kalau tak ingat boleh tengok dekat sini Nota ni. Ni. Okay, sini. Untuk first quadrant, theta tu adalah alpha. Okay, tapi kalau untuk second quadrant, theta tu adalah 180 minus alpha. Kalau kat third quadrant, 180 plus alpha. Okay, kalau fourth quadrant, 360 minus alpha. So, benda ni kena ingat lah Okay, jadi maksudnya untuk first quadrant, theta is equals to 60 degree. Okay, dan untuk second quadrant, okay, theta tu adalah 180
minus alpha, which is 60 degree. So 180 tolak 60 jadi 120. Okay. So ni kita punya nilai alpha, theta lah yang kita cari. Okay, so kita dah dapat jawapan sebabkan theta tu dia cuma nak between 0 to 360. So ataupun since theta is in between 0 degree to 360. Jadi jawapan kita dua ni je lah. Okay, so theta is equals to 60 degree and 120 degree. Okay, dan kebiasaannya kita boleh form general solution lah. Kalau general solution, okay, general solution ni biasanya kalau theta tu dia bukan just theta lah. Angle yang kita cari tu bukan theta. Tapi boleh je nak form general solution ni. Theta ni sama dengan 60. Ambil kita punya basic angle tu plus dengan n times 360 degree. Okay, jadi kamu just ganti je lah n yang bersesuaian. N ni can be from can be any integer lah. So boleh ganti 0, 1, 2, 3, 4, 5, negative 1, negative 2, negative 3. Okay, yang dalam range. Okay, tapi sini tak perlulah yang ni sebab kita punya angle tu just in first in one rotation je. Okay, nanti kita tengoklah macam nak guna general solution ni. Okay. So dapatlah jawapan. Itu je. Okay, so kalau nak check jawapan kamu betul ke tak, kamu tekan je lah calculator. Masukkan balik. Masukkan. Betul tak? Sin 60 dapat cert 3/2. Betul lah akan dapat. Dan masukkan juga sin 120 ke dalam calculator. Kamu akan dapat cert 3/2. Okay. Ni kalau nak check lah jawapan. Ni just untuk confirmation Ni tak boleh tulis lah. Ni just saya beritahu lah kalau nak check. Masukkan je balik angle tu dalam calculator. Ikut kita soalan lah. Ganti dalam theta tu. Dan kalau dapat nilai yang sama macam kita cari tu, so that is our answer. Okay. Boleh ke? Dia kena tengok banyak contoh lain baru dapat dia punya pattern tu. Sebab cara nak selesaikan dia sama je. Dia akan ikut step ni Step pun saya dah tulis kat tepi ni kan. Okay, example 22. Kita nak solve cos theta equals to negative 1/4 where theta in between 0 and 360 degree. Okay, so step dia sama je. First kali kita akan cari basic angle dulu, which is alpha equals to arc cos, okay, modulus of negative 1/4. Okay, modulus ni dia akan tukar lah. 1/4 tu negatif tu jadi positif. So, kita nak cari arc cos 1/4. Ataupun senangnya, kamu ambil nilai positif untuk sini. Jangan masuk negatif lah. Kalau masuk negatif, dia akan keluar angle lain. So, pastikan positif So, ni kalau kamu masukkan dalam calculator, kamu akan dapat alpha tu sama dengan 75.52 degree. Tapi kena pastikan lah kamu punya mode calculator tu dalam degree. Okay. Atas tu dia ada D tu. Kalau R tu dia akan keluar dalam radian. Okay. So, hati-hatilah. Pastikan mode betul Okay, so kita dah dapat basic angle. So seterusnya macam tadi juga, okay, kita kena tentukan angle yang kita cari ni ada kat kuadran yang keberapa. Okay, so sebabkan kita nak cari cos theta yang negatif. Cos theta negatif. So based on kuadran ni, kita tahu all set teacher cute. Jadi cos dia positif dekat kuadran pertama dengan keempat. Jadi maksudnya dia akan negatif dekat kuadran kedua dan kuadran ketiga. Okay, sebab kita nak yang negatif, yang offset teacher cube ni adalah untuk positif. So dia akan negatif dekat bukan kawasan dia lah. Okay. Faham ke ni? Faham sir. Okay. Sebenarnya kita cari je lah in second quadrant.
Okay, kalau kamu hafal yang tadi tu, second quadrant theta sama dengan 180 minus alpha. So dia 180 minus alpha kita tadi 75.52. So kalau kita tolak ni, kita akan dapat jawapan dia 104.48 degree. Okay, ni untuk second quadrant. Okay, untuk third quadrant, okay, theta sama dengan 180 plus alpha. Okay, so kalau tambah ni 180, tak dekat pula dah. Okay, 180 degree plus 75.52 degree. Okay, so dia sama dengan 255. Ada lag ni. Okay, 0.52 degree. Okay, so kita dah dapat semua angle yang kita perlukan, dan since theta just in between 0 to 360, so ini je lah jawapan kita. Okay, so kita akan dapat, okay, since theta between 0 and 360 degree. Alamak, apa jadi ni? Okay, so theta is equals to, okay, ya, kamu susun je lah balik. Okay, biasanya kita susun paling kecil 104 to, alamak, 8 degree to sorry. Alamak, sorry tab ni dia jadi hang jap. 25552 degree. So dia tu jawapan dia. So kalau kamu nak check betul ke tak, kamu masukkanlah nilai ni ke dalam calculator. Okay, angle ni lah. Kamu masukkan cos 104.48 degree ke dalam calculator. Cuma takkan dapat exactly 1.4 lah. Dia akan approximate lah. Dekat-dekat tu. 1.4 tu lebih kurang 0.25. Negatif negatif 0.25. Okay, boleh. Sekejap, saya kena refresh dulu tab ni. Dia macam pening sikit Okay. Okay, example 23 Okay, so sini single tapi dia bukan sin, cos ataupun tangent kan. Tapi still ni adalah single lah. Okay, dan sini kalau kita tengok dia punya angle yang dia nak tu, range for theta is between 0 and 2 pi. Ni maksudnya dia nak jawapan akhir tu dalam radian. Okay, walaupun dia nak jawapan akhir dalam radian, tapi lebih mudah untuk selesaikan dalam degree dulu. Last kali baru kita tukar jadi radian, sebab nak tukar jadi degree ke radian senang je kan. Degree apa-apalah, kita darab je. Nak jadi radian ni kita darab dengan pi over 180. Okay. Okay, so yang ini kena tukar dulu jadi bentuk sin, cos ataupun tangent. Jadi kita tahu secant tu adalah, okay, secant theta ni sama dengan 1 over cos. Jadi maksudnya yang kita punya nilai ni dia adalah 1 over cos theta equals to negative sec 2 lah. Jadi kalau kita susun balik, kita dapat cos theta is equals to negative 1 over sec 2. Okay, so sini cuba kamu buat dulu Okay, saya bagi masa kamu 5 minit. Nanti kita semak jawapan dia. Okay, semua dah cuba Okay, dapat tak jawapan dia? Okay, apa yang kamu dapat Ada. Okay, tak apalah. Jangan komen 3, 4, 4, 5.
Okey, 3/4 pi dengan 5/4 pi. Okey. Okey, 3/4 pi dan 5/4 pi. Okey, betul Okey, so boleh semak lah dia punya jalan kerja tu. Okey, so yang pertama kita cari basic angle dulu. So basic angle dia alpha equals to arc cos. Okey, ambil je yang positif dia 1/sec2. Okey, masuk calculator kamu akan dapat alpha sama dengan 45 degree. Okey, itu yang pertama. Yang kedua kita kena tentukan dia duduk kuadran yang keberapa. Okey, since kita tengah cari cos cos theta yang negatif. Cos theta negatif. Sorry. Okey, negatif. Jadi cos theta negatif ni ada dekat kuadran kedua dan kuadran ketiga Ini lebih kurang macam tadi juga. Okay, so dekat second quadrant, okay, theta is equals to 180 minus alpha. So alpha kita tadi 45 kan? 45, so kita dapat 135 degree. Okay, dan untuk third quadrant, okay, theta equals to 180 plus 45. Okay, so ini kita dapat 225. Okay, jadi maksudnya since theta yang kita nak cari tu between 0 and 2 pi, so kita kena tukar angle ni jadi dalam radian So in radian yang ini sama dengan 3/4 pi. Okay, yang ni kalau dalam radian dia sama dengan 5 pi over 4. So maksudnya theta, the solution for this question is 3 pi over 4 and 5 pi over 4. Okay, so boleh yang tu dia simple je kan. So yang penting dia kamu kena faham macam mana nak solve single ni. Sebab nanti yang jenis yang lain-lain semuanya nanti akan jadi single juga. Okay. Okay, so kita tengok satu lagi contoh. Okay, tangent to theta equals to negative 0.65. Okay, for theta between 0 and 360. Okay, so sini kita tak kisah dia punya angle tu. Angle ni tak kisah dia theta ke, dia 2 theta ke, theta plus something ke. Tak kisah. Okay, bila kita nak cari tu kita biar dulu. Kita abaikan dulu dia punya angle tu. Sebab first step adalah kita akan cari alpha dulu. Okay, janganlah bila sini 2 theta, sini jadi 2 alpha tak just cari alpha je. Okay, first step always to find alpha. Okay, so alpha is arctangent. Okay, modulus of negative 0.65. So modulus ni akan tukarlah daripada negatif jadi positif. So 0.65. So tekan calculator. Yang ini kamu akan dapat 33.02 degree. Okay, untuk alpha. Okay, kemudian macam tadi juga. Okay, kita akan tentukan tangent to theta kita ni ada dekat kuadran yang keberapa Okay, so ni adalah tangent yang negatif. Okay, so tangent negatif dekat kuadran kedua dan kuadran keempat. Okay, sebab tangent positif dekat kuadran pertama dengan ketiga. Silap 4 ni Okay, so tangent negatif at second and fourth quadrant. Right, so in second quadrant, okay, kuadran kedua, dia bukan theta dia 2 theta. Okay, 2 theta is equals to 180 minus alpha. Okay, so kita dapat 180 minus 33.02. So this is equals to 146.98. Sorry. Okay. Okay, tapi jangan pindah lagi 2 theta sebab kita kena tukar jadi general solution dulu. Okay. Kita biar dulu dia dalam bentuk 2 theta. Okay, dan untuk fourth quadrant,
Okay, so 2 theta is equals to 360 minus alpha 33.02 tadi. So kamu akan dapat jawapan dia 326.98 degree. Okay, tapi ni belum jawapan sebab kita punya angle ni dia 2 theta. Kalau tadi theta settle lah. Okay, ni 2 theta. 2 theta ni maksudnya dia 2 kali pusingan. Dia 2 rotation. Okay, sebab theta is in between 0 to 360 kan. Okay, jadi kalau 2 theta, so ni akan double lah. Dia from 0 to 720. Maksudnya dia 2 kali pusingan. Satu pusingan 360. So dia ada 2 kali pusingan lah. Okay, so cara mudah nak dapatkan angle yang lain tu adalah kita form general solution dulu. Okay, so kita form general solution. Cara dia kamu ambil balik angle yang kita dapat ni. Okay, ada 2 tadi kan. Yang pertama tadi kita ada 2 theta equals to 146.98. Dan satu lagi untuk dekat fourth quadrant tadi 326.98. Okay, so cara dia untuk general solution ni. Okay, general solution. Sorry dia kecil, tak nampak apa. Okay, cara dia kita just tambah je kat belakang ni. 360 times n. Darab n. Ataupun n times 360 ikut lah. Mana-mana Ni pun sama. Plus 300. Sorry tak patut. Tulis sini. Kita buat satu-satu lah. Kita buat untuk second quadrant dulu. Punya jawapan tadi. Okay, so kita just tambah je kat belakang ni. 360 darab n. Okay, yang mana ni akan bagi all the angle lah. Okay, the general solution. Okay, dan kamu just ganti n. Okay, n kat sini. Ganti yang bersesuaian dengan kita punya range lah. Okay, tapi sebelum tu kita kena tukar dulu sebab kita bukan nak cari 2 theta. Kita nak cari theta kan. So, kalau nak dapatkan theta, semua ni kena bahagi dengan 2. So, kalau bahagi 2, sini dia akan jadi 73.49. Okay. Dan satu lagi pun sama. Yang ni bahagi 2, dia akan jadi 180 times n. Okay, so kamu ganti n yang bersesuaian lah. Okay, di sini kita akan ganti when n equals to 0. Okay, kalau n equals to 0, kita dapat theta sama dengan 73.49. Okay, dan satu lagi when n equals to 1. Okay, when n equals to 1, jadi kita dapat theta equals to 73.49 plus 180 times 1. So, jadi 180 je lah. Okay, so situ dia akan jadi 253.49. Okay, dan kamu boleh ganti je n ni dengan apa-apa nilai yang nombor bulat lah. Contohnya kamu nak ganti n equals to 2. Cumanya bila kamu ganti n equals to 2, so dia akan jadi theta sama dengan 7349 plus, so 180 times 2 jadi 360. So ni akan jadi 433.49. Okay, dan jawapan ni dah keluar daripada range kita lah. Sebab range kita hanya between 0 and 360. Jadi 400 ni dah out of range. So ni tak payah ambil lah. So kita just ganti n equals to 0 dengan n equals to 1. Okay, n equals to 0 ni sebenarnya first rotation. N equals to 1 ni second rotation. Okay. So kalau 2 theta sini kena n0, n1 lah 2 kali. Kalau sini 3 theta, dia kena n2 pun kena masuk jugalah sebab dia ada 3 rotation. Okay, tak apa kamu just ganti je. Nak ganti lebih-lebih tak apa. Tapi last kali kita just pilih yang masuk range sahaja. Ni tak masuk range. Ni 2 tak masuk range. Okay, kalau masukkan negatif 1 pun dia keluar range. Okay, cari yang in dalam range sahajalah.
Okay, sebab dia ada cara lain. Cuma cara lain tu pening sikit sebab nak kena lukis semua tu Yang ni rasanya yang paling mudah lah. Kita buat general solution. Okay, so yang ni untuk yang jawapan pertama tadi Yang apa tadi? Yang ni, yang 146.98 ni. So kita buat benda yang sama untuk second answer tadi tu, 326.98. Okay, kita form dia punya general solution. So 2 theta equals to 326.98. Okay, dan general solution ni kita tambah kat belakang ni. Okay, plus 360 times n. Okay, kemudian kita simplify sebab kita nak cari theta kan. So semua ni bahagi dengan 2 lah. So kalau bahagi dengan 2, yang ni dia akan jadi 163.49 plus 180 times n. Hilang ni. Ada. Okay. So sama macam tadi lah. Kita just pilih n yang bersesuaian lah. So sini yang dalam range kalau n equals to 0 dengan n equals to 1. Okay. So when n equals to 0, kita akan dapat theta equals to 163.49. Dan yang ini when n equals to 1, dia akan mengganti. Dia akan jadi theta equals to 163.49 plus 180. So ni sama dengan 343.49. Okay, so maksudnya soalan ni dia ada 4 jawapan lah. Okay, 4 jawapan. So theta equals to, yang pertama tadi kita dapat 73.49. Okay, yang kedua 163.49. Kemudian 253.49. And another one 343.49. Okay. So ada 4 jawapan. Okay. So boleh faham ke ni? So bila angle kita tu bukan theta, dia biasanya akan kita kena buat general solution lah Boleh, sir. Boleh, sir. Okay, mungkin skala 8, 20, 42. Mungkin satu lagi Lagi tak contoh sepan ni? Okay, tak dah. Okay, kita settlekan yang single ni dulu Okay, so example 24, solve sin theta plus 10 degree equals to negative 0.32. So sini macam saya kata tadi lah, kita tak kisah angle dalam ni apa Yang penting kat depan ni dia mesti single trigo ratio lah. Sama ada sin, cos ataupun tangent. Okay, so first step find alpha. So alpha equals to arc sin. Okay, kita ambil yang positif saja 0.32. So ni tekan kalkulator, kamu akan dapat angle dia sama dengan 18.66 degree. Okay, so kita dah dapat basic angle. Kemudian second step is to determine which quadrant. Okay, so sini kita tengah deal dengan sin theta plus 10 degree tu kan. Okay, yang negatif. So sin negatif ni dekat kuadran ketiga dan kuadran keempat. Okay. So kita boleh carilah. Yang pertama dekat kuadran ketiga ni. So kita punya angle yang kita cari tu adalah theta plus 10 degree. Okay. Theta plus 10 degree equals to. So dekat third quadrant dia 180 plus alpha. So alpha tadi 18.66. Okay. So ni kalau tambah dia akan jadi 198.66. Hilang pula ni. Okay, itu dekat third quadrant. Untuk fourth quadrant. Okay.
theta plus 10 degree ni adalah dekat 360 minus alpha. Okay, so dah tolak dapat 341.34. Okay, so macam tadi juga. Okay, ni belum jawapan lagi Dan jangan, yang ini sebenarnya tak ada masalah kalau nak terus pindah 10 degree tu ke sebelah kanan. Okay, sebab dia just theta je tapi kalau 2 theta ke ataupun 3 theta, okay, kita tak boleh terus macam tu lah. Jadi saya tunjuk step yang sepatutnya lah Okay, walaupun nampak macam buang dakwat tapi nanti kamu nampak lah sebab Okay, untuk third quadrant tadi, theta untuk general solution general solution, theta plus 10 degree ni sama dengan 198.66 degree plus 360 N. Okay. So baru kita boleh pindah 10 degree tu ke sebelah kanan. Maksudnya dia akan minus 10 lah sebelah kanan ni. So theta sama dengan 188.66 plus 360 times N. Okay, dan kita pilih dan kita ganti nilai N. So sini yang tak out of range adalah N equals to 0 saja. Kalau kamu ganti N equals to 1, dia akan keluar range lah sebab theta tu between 0 and 360 kan. So N0 je yang tak, yang ni lah yang satisfied the range. Okay, dan kamu tengok sini kalau macam tu baik kita pindah awal-awal je kat sini. Pun boleh, cumanya kita just standardize je lah. So sebab yang ini theta just one rotation, jadi tak ada masalah lah kalau kamu nak terus tolak 10 tu. Tapi biasanya kita buat general solution dulu, lepas tu baru tolak lah. Kemudian baru kita ganti N. Tapi hasil sama Okay, so and at the fourth quadrant, theta plus 10 degree is equals to tadi 341.34 okay, plus 360 N. So baru kita tolak 10 degree tu di sebelah kanan. So dia akan jadi 331.34 plus 360 times N. So ni when N equals to 0, kita akan dapat theta sama dengan 331.34. Okay. So itulah jawapan dua jawapan ni je. Okay, yang ni ada dua jawapan. Okay. So theta sama dengan 188.66. Sorry, tak ada yang degree situ. And 331.34 degree. Okay, so biasanya general solution ni dia bila theta tu bukan ataupun angle yang kita cari tu dia lebih daripada satu rotation lah. Baru kamu nampak lah kegunaan theta general solution ni. Tapi kalau just theta plus apa-apa tu biasanya boleh directly tolak lah tak form general solution pun still boleh dapat jawapan. Okay, lepas kita rehat dulu Alright, so tadi kita dah bincang tentang how to find the solution for single trigonometric equation. So dia tahu lah single tu maksudnya dia just satu je lah ratio dia tu sin apa-apa, okay, ataupun cos apa-apa angle dan juga tangent. Tiga ni je Sebab yang lain-lain sebenarnya boleh dibentuk ke bentuk inilah, bentuk single. Okay, so dia pergi ke bentuk yang seterusnya. Okay, dia bukan single. Okay, dia quadratic form. Okay, equation dia trigo tapi in quadratic form. Okay, so mungkin tak nampak quadratic dia tu mana. Macam sini macam A sin squared theta plus B sin theta plus C equals to 0. Okay, ni kalau kita let, okay, nak bagi nampak tu lah. Kalau nak bagi nampak dia adalah quadratic, kita boleh let let's say sin theta equals to y.
So bila kita let macam tu, jadi A sin squared ni maksudnya sin theta square kan. Jadi akan jadi y squared plus by plus c equals to 0. Dan yang ini adalah kuadratik kan. So kalau kuadratik kita boleh factorize. Okay, sama ada guna formula ataupun boleh factorize. Boleh factorize lah Okay. Right, so dia tengok contoh example 25. Okay, solve 3 cos squared x minus 2 sin x minus 3 equals to 0 for x between 0 and 2 pi. Okay, so jawapan akhir dia nak dalam radian. Okay, so first kali kita kena simplify dulu. Okay, kita punya equation ni. Supaya kita boleh nampak lah dia macam bentuk kuadratik. Okay, cumanya masalah dia kat sini, kita tengok dia tak sama jenis ratio sini cos squared, sini sin. So dia tak sama jenis ratio dia. So kita kena tukar dulu biar semuanya jadi sama ada in term of sin ataupun in term of cos. Okay, so biasanya kita nak tukar tu kita akan ambil yang square. So sini kita ada cos squared x. So kita boleh guna Pythagorean identity tu. So kita tahu cos squared x plus sin squared x equals to 1. Jadi kalau susun balik kita dapat cos squared x equals to 1 minus sin squared x. Okay, so sini kita boleh ganti cos squared x tu dengan 1 minus sin squared x. Okay, bila kita ganti macam tu, okay, daripada 3 cos squared x minus 2 sin x minus 3 equals to 0. So bila kita ganti, okay, kita substitute cos squared x ni dengan tadi 1 minus sin squared x. So dia akan jadi, okay, semua ni akan jadi in term of sin lah. So yang pertama mesti samakan jenis ratio dia dulu kalau semua sin, kena sin. Kalau cos, semua cos. Okay, dan kita tukar tu bahagian yang square sebab kita boleh guna Pythagorean identity ni. Okay, so ini kita boleh simplify. So kalau simplify dia akan jadi 3 minus 3 sin squared x minus 2 sin x minus 3 equals to 0. Ataupun sini kita nampak lah yang 3 tu dia akan cancel. So dia tinggal dengan negatif 3 sin squared x minus 2 sin x equals to 0. Okay, so sini dia jadi kuadratik lah. Kalau tak nampak kuadratik tu kamu boleh let. Okay, ada yang tak nak let pun boleh. Terpulang lah. Kalau nak let, bolehlah let y sama dengan sin x. Cuma ni dia akan jadi panjang sikit lah. So dia jadi negatif 3y squared minus 2y equals to 0. Okay, so sini boleh factorize lah. Boleh factorize. Sebab kita nak cari y tu kan. So y equals to negative 3y minus 2 equals to 0. Dan boleh solve lah. So kita tahu y equals to 0. Or negative 3y tu kalau kita susun balik kita akan dapat y equals to negative 2 over 3. Okay, dan y tu adalah sin x. Okay, so sin x equals to 0 ataupun sin x equals to negative 2 over 3. Ni kalau nak let lah. Kalau tak nak let pun sini boleh terus saja factorize. Kita boleh factorize sin x negative 3 sin x minus 2 equals to 0. So we have sin x equals to 0 or sin x equals to negative 2 over 3. Okay, so kalau kita tengok kat sini, ni adalah single trigonometric equation. Okay, so tadi kita dah bincang lah macam mana nak solve single kan. So kita just buat balik je lah. Kita just solve the single trigonometric equation. Okay, so semuanya kita ada dua single lah. Satu sin x equals to 0, satu lagi sin x equals to negative 2 over 3.
So kita kena buat dua-dua lah. Yang pertama kita solve untuk sin x equals to 0 dulu. Okay, so kita cari basic angle dulu. So alpha equals to arc sin 0. So alpha equals to 0 lah. Okay, 0 degree. Okay, so kita boleh solve dalam degree dulu. Okay. Okay, kemudian sin 0. Okay, sin 0 ni, 0 ni dia tak ada positif negatif jadi, tapi sebabkan boleh jugalah nak anggap 0 ni positif. Tapi dia sama je macam negatif. Sebab 0 ni dia bukan positif, dia bukan negatif. Okay. Dia macam natural lah Okay, so sin 0 ni kalau dalam kalau kamu tengok, okay, sin 0, okay, 0 degree kat sini, dekat sini, okay. Satu lagi nilai yang akan jadi 0 adalah 180. 180 pun 0. Dan satu lagi 360, sebab 360 dengan 0 tu sama je sebenarnya. Okay. So kita boleh senaraikan lah. So dia sebenarnya ada 0, 180 degree dan juga 360. Okay, tapi since kita punya range dalam radian, okay, sorry, ini bukan alpha ini sepatutnya alpha dia 0. Dia 0. Cuma bila theta tu kita tahulah dia adalah 0. Okay, 0 degree, 180 dan juga 360. Okay, boleh jugalah kalau kamu nak anggap sin tu 0. Okay, sin 0 tu adalah positif. Kalau sin positif maksudnya dia dekat first dan juga second quadrant. So kalau first quadrant, theta adalah alpha tu sendiri, which is 0. Okay, dan dekat second quadrant, okay, theta tu adalah 180 minus alpha, which is 0, so 180. Okay, dan untuk first quadrant juga, 360, 0 ni adalah sama dengan 360. Okay, so boleh faham kot tu untuk 0 ni. Okay, so kalau dalam radian, okay, ni sama dengan 0, pi and 2 pi. Okay, sorry, bukan theta ni, x, sorry. Dia x sorry. Okay, so yang ni untuk yang sin x equals to 0. Okay, dan satu lagi untuk sin x equals to negative 2/3. Okay, so cari alpha dulu. So alpha adalah arc sin 2/3. So ni kalau tekan calculator dapat 41.81. Okay, kita buat dalam degree dulu. Nanti last kali baru kita tukar jadi radian. Okay, so ni adalah sin yang negatif So sin negatif, okay, dia dekat kuadran yang ketiga dan kuadran keempat. So dekat kuadran ketiga, okay, x sama dengan 180, tak dekat okay, minus, plus 41.81. So dia akan jadi 221.81 untuk third quadrant. And in fourth quadrant, okay, x sama dengan 360 minus alpha 41.81. So ini dia akan dapat 318.19. Okay, sebabkan jawapan dia nak dalam radian, so kena tukarlah di radian. Okay, yang 221.81 ni dia sama dengan 3.871 radian. Okay, yang ini sama dengan 5.554 radian. Jadi maksudnya untuk x, dia ada banyak jawapan lain. Dia ada 1, 2, 3, 4, 5 jawapan. So x is equals to 0. Kemudian pi. Kemudian 3.871 radian.
Kemudian 5.554 radian. And lastly is 2 pi. Sebab jawapan dalam radian so kena bagi dalam radian lah. Tapi jalan kerja kita tu kita buat dalam degree dulu. Okay, sebab degree ni lebih mudah lah nak kesan dia tu dekat kuadran yang keberapa kan. So sebenarnya walaupun dia trigo, last kali dia jadi single juga. Okay, sebab tu yang paling penting adalah faham macam mana nak solve single trigonometric equation. Okay, sebab last kali semuanya akan di-reduce jadi single trigonometric equation. Okay, example 26. Ni pun kalau nampak ada square tu maksudnya dia boleh jadi trigo lah. Jadi trigo dah. Jadi kuadratik, Okay, so tangent squared x plus 1 equals to secant x. Okay. So yang pertama kita akan tukar dulu semuanya jadi in term of, sebab sini ada dua satu tangent, satu secant. So kita boleh tukar semuanya jadi secant sebab kita boleh guna Pythagorean identity tu, tangent squared x sama dengan secant squared x minus 1. So kita boleh ganti tu daripada tangent squared x plus 1 equals to secant x ni. Kita boleh ganti tangent tu dengan, okay, so kita boleh ganti tangent tu dengan secant squared x minus 1. Untuk tangent, luar ni ada plus 1 equals to secant x. Okay, so kalau kita tengok sini, 1 dengan positive 1 ni dia akan cancel lah. So dia tinggal secant squared x. Dan secant ni saya pindahkan ke sebelah kiri. So minus secant x equals to 0. Okay, so ni kuadratik lah kalau nak let boleh. Sini saya tak let je. Biar je macam tu. So kita boleh factorize secant. Okay, secant x darab dengan secant x minus 1 equals to 0. So maksudnya secant x equals to 0. Okay, dan satu lagi secant x equals to 1. Okay, dan walaupun ni single tapi dia dalam bentuk secant. So kena tukar jadi sama ada sin, cos ataupun tangent lah. Kita tahu secant ni adalah 1 over cos. So 1 over cos x equals to 0. Yang ini 1 over cos x equals to 1. So sini kita akan dapat cos x equals to 1 over 0. Yang ini terbalikkan je. So cos x equals to 1. Kita lekat yang ni. Okay, so 1 over 0 ni undefined Jadi maksudnya bahagian sini dia no solution lah. Okay, ataupun dia undefined kat sebelah sini. Okay, sebab kita mana boleh bahagi dengan 0 kan. Okay, so maksudnya jawapan hanya akan dapat daripada bahagian cos x equals to 1 ni lah. Okay, so cos x equals to 1. So macam biasalah nak solve single, first kali cari alpha dulu. Okay, so arc cos equals to arc cos 1 ni sama dengan 0 degree. Okay. So ni lebih kurang macam tadi lah Cumanya kalau nak anggap 0 ni positif. So kita boleh anggap cos x positif. Dia dekat kuadran yang pertama dan kuadran keempat. So at first quadrant. Okay, x adalah alpha itself, okay, which is 0 degree. At fourth quadrant, okay, x tu adalah 360 minus alpha, which is 0. So 360 minus 0, just 360 je lah. So sebabkan jawab range dia adalah between 0 and 360, so biarlah dalam degree. Okay, so sini kita akan dapat x equals to 0 degree and 360. Okay, tapi ni mungkin tak berapa menarik lah sebab dia simple je. Kita tengok contoh yang lain. Example 27. Sir. Ya.
nak tanya soalan sebelum dia atas. Atas yang Mana? sin Dekat X atas gitu. Dia apa dengar? sin X sama dengan Atas lagi. 2/3 tu, kalau saya positifkan sama tu boleh. Boleh je sebab dia equation kan. Boleh je. Semua yang bagi negatif dengan boleh. yang negatif 3 boleh. Okey. Dia jadi 3 sin squared x plus 2 sin x equals to 0. Okay. Boleh je kita boleh simplify kalau dia ada factor tu, boleh factorize tu. Okay. Alright, boleh yang tu Okay, so kita pergi ke example 27. Okay, so tengok example 27 ni, kalau tengok ke bentuk dia tu macam bukan kuadratik kan. Dia macam double angle. Okay, tapi double angle yang ini pair dia single angle. Jadi dia macam mana yang ini. Okay, so double angle kita boleh guna double angle identity lah. Okay, sebab kita tahu untuk cos, okay, cos 2x ni dia ada tiga identity kan. Okay, dia ada yang cos, itu tengok cos squared x minus sin squared x. Okay, satu lagi 2 cos squared x minus 1 dan satu lagi 1 minus 2 sin squared x. 1 minus 2 sin squared x. So dia ada tiga identity. Okay, so untuk samakan, okay, kita akan gunakan yang cos lah. Cos 2x ni sama dengan 2 cos squared x minus 1. Dia ada lagi yang lain. Dia ada yang cos squared x minus sin squared x dan 1 minus 2 sin squared x. Okay, tapi kita pilih yang ini sebab kita nak samakan dengan cos kat sini. Kalau sini sin, kena guna yang sin lah. Okay. Boleh faham ke tu? Okay. So kita akan ganti, kita akan substitute cos 2x tu dengan 2 cos squared x minus 1. Okay, so kalau double angle, dia pair dengan single angle pun boleh tukar jadi quadratic equation. Okay, so kalau ganti, dia akan jadi 2 cos squared x minus 1. Okay, plus 3 cos x plus 2 equals to 0. Ataupun kalau kita simplify, dia akan jadi 2 cos squared x plus 3 cos x plus 1 equals to 0. Okay, so ni adalah quadratic equation. So kalau tak nampak tu boleh let. Kalau let dia equivalent dengan 2y squared plus 3y plus 1 equals to 0 lah. Kalau kamu nak let y equals to cos x. Terpulang lah nak let boleh, tak nak pun tak ada masalah. Okay. Sampai sini saya tak let, saya biar je macam ni. Sebab saya nampak dah, ni adalah bentuk kuadratik. Okay, so kita boleh factorize. Okay, kalau yang nak factorize dalam yang ini pun boleh. So dia sama dengan 2y plus 1 dan juga y plus 1 equals to 0. Ataupun nak senang guna je calculator kan. Guna calculator pun boleh, cuma masuk yang kuadratik ni lah. Kalau guna calculator, kamu akan dapat y equals to negative half, y equals to negative 1. Okay. Ni kalau guna calculator. Okay, dan y tu adalah cos x. So sini saya factorize dulu. Dia adalah okay, dia sama dengan cos x plus 1. Okay, kalau kamu tak let, dan 2 cos x plus 1 equals to 0. So that's mean cos x equals to negative 1. And another one we have cos x equals to negative 1 over 2.
Okay, so this is a single trigonometric equation. So we know how to solve single trigonometric equation. Okay, kita dah buat tadi banyak kali dah. So sama je lah. Cuma dia ada dua lah Okay, so yang pertama when cos x equals to -1. Okay, so macam biasalah cari alpha dulu. So alpha equals to arc cos 1. So arc cos 1 ni 0 degree. Okay, cumanya yang ni negatif negatif. So cos x negatif dia dekat kuadran kedua dan kuadran ketiga. Okay, 2 and 3. Dan kalau kamu cari kalau dekat second quadrant, okay, x sama dengan 180 minus 0. So 180. Dan sama juga kalau dekat kuadran ketiga pun dapat 180 juga sebab dia macam perubahan lah antara second dengan third quadrant tu. Ada tempat yang sama sebab untuk third quadrant dia 180 plus 0. Still 180. So untuk dua-dua ni dia cover dua-dua lah. 180 ni untuk both for Q2 and Q3. Okay, so kita dapat untuk yang cos x equals to -1. Okay, yang kedua kita ada untuk cos x equals to -half. Okay, so alpha equals to arc cos 1/2. Kita ambil yang positif sahaja. So ni sama dengan 60 degree. Okay, dan ni sama macam tadi dia adalah cos yang negatif. Cos x negatif maksudnya dekat second and third quadrant. Okay, jadi dekat second quadrant, saya tak lekat ni x equals to 180 minus 60, which is 120. And in third quadrant, x equals to 180 plus 60. Dia akan jadi 240. Okay, so selesai lah jadi itu semua jawapan je lah. Jadi maksudnya x is equals to 120, 180 and 240. Okay, so itu jawapan dia. So last kali kalau kamu tengok semuanya akan jadi single trigonometric equation. Jadi pentinglah faham macam mana nak solve single tu. Sebab yang lain-lain tu semuanya last kali jadi single juga. Okay, so betul lah dia dalam degree So jawapan akhir dalam degree. Okay, so boleh untuk kuadratik ni dia just dia start dengan kuadratik lah. Tapi just kita tukar je kuadratik tu kita factorize and nanti dia akan jadi single equation. Daripada single tu lah baru kita solve. Dia lebih kepada nak simplify je awal-awal ni. Dia awal-awal tu dia bentuk kuadratik. Itu je. Okay, so yang itu tadi so kita dah bincang untuk single dan juga kuadratik. Okay, so bentuk yang ketiga ni kita panggil dia sebagai linear lah linear. Okay, tapi dia sebenarnya dia gabungan antara sin dengan cos. Tapi sin dan cos ni dia tak ada square macam kat atas tu. Kalau yang atas tu kalau tadi kita boleh dapat bentuk macam ni kan. Cos squared theta plus b sin. Okay, yang mana satu ni ada square. Okay, so yang ada square ni boleh tukar lah. Kita boleh guna Pythagorean identity untuk samakan supaya dia jadi kuadratik. Okay, tapi untuk yang ini beza dia dengan yang atas tu dia tak ada square. Okay, tak ada square. Dia cos sahaja. Dia single cos dengan single sin. Okay, ataupun bentuk ni kita panggil sebagai linear. Linear trigonometric equation. Okay, jadi untuk bentuk yang macam ni, okay, kita tak bolehlah terus nak susun supaya dia single. Okay, dia ada dua cara. Satunya kita akan guna half angle identity. Dan satu lagi kita akan express dalam bentuk r cos theta plus alpha ataupun r sin theta plus or minus alpha.
Okay, so nak tahu nak guna kaedah mana, soalannya akan tetapkanlah nak guna apa. Okay, so kita tengok first dulu kalau dia suruh guna half angle identity. Okay, so untuk half angle identity sebenarnya tak perlu ingat pun benda ni ni just dia punya construction lah. Macam mana daripada half angle identity ni dia jadi macam tu. Okay, tapi sini saya tunjuk je lah Okay, so biasanya kalau nak guna half angle identity ni dalam soalan dia akan sebut by using t equals to tangent theta over 2. Ni lah. Ni kalau nampak benda ni maksudnya kena guna half angle identity. Okay, so construction dia adalah, okay, kita tahu yang t sama dengan tangent theta over 2 dan kita boleh guna half angle identity. Okay, untuk tangent kalau half angle identity untuk tangent dia adalah 2 tangent theta over 2 over 1 minus tangent theta over 2. Tangent squared theta over 2. Okay, dan kita tahu tangent theta over 2 ni sama dengan t kan. Ada kat atas ni dia bagi sama dengan t. So kalau ganti kita akan dapat tangent theta sama dengan 2t over 1 minus t squared. Okay, yang ni kalau tak faham pun tak ada masalah Okay. Ni just nak tunjuk je lah. Okay, dan kita tahu theta is opposite over adjacent. Jadi maksudnya 2t ni adalah opposite. Okay, opposite of theta tu. Dan 1 minus theta over, 1 minus t squared ni adalah adjacent sini. Okay, so kita boleh guna teorem Pythagoras untuk cari hypotenuse kat sini. So kalau kamu guna teorem Pythagoras, kamu akan dapatlah dia punya hypotenuse kat sini adalah 1 plus t squared. Okay, so bila kita dah lengkap segitiga ni, bolehlah kita cari sin. Okay, jadi sin sama dengan opposite bahagi hypotenuse. So 2t over 1 plus t squared. Dan untuk cos theta, dia adalah 1 minus t squared untuk adjacent over hypotenuse 1 plus t squared. Okay, so yang ni kalau tak faham pun tak ada masalah. Sebab yang penting dia kamu kena hafal 1, 2, 3 benda ni. Tapi dia hafal lah sebab kalau exam kena hafal lah. Kalau exam bertulis tu dia tak bagi benda ni, kena hafal. Tapi untuk kalau saya ni tak masuk exam, dia ada dalam assignment je. So tengoklah nota kan. Tak ingat tengok nota. So kamu just kena ingat benda ni lah. Kita akan ganti tangent theta sama dengan 2t over 1 minus t squared. Sin theta sama dengan 2t over 1 plus t squared. Dan cos theta sama dengan 1 minus t squared over 1 plus t squared. Okay. So kita tengok contoh macam mana nak guna. Okay, so bentuk soalan yang kena guna half angle identity ni adalah bila dia ada perkataan ni. Ni keyword dia ni. Nampak je benda ni, automatically kamu akan ingatlah kena ganti benda ni. Kena ganti yang ni. Okay, so dia suruh solve equation 5 cos theta minus 2 sin theta equals to 2 for theta between 0 and 2 pi. So dah nampak lah kan. T sama dengan tangent theta over 2. That's mean cos dengan sin theta ni kita kena ganti dengan yang cos theta tadi kena ganti dengan 1 minus t squared over 1 plus t squared. Dan untuk sin tu okay, sin sama dengan 2t over 1 plus t squared. So yang ini yang kita kena ganti masuk dalam equation ni lah. 5 cos theta minus 2 sin theta equals to 2 tu. Okay. Tak perlu tunjuk lah construction segitiga semua tu. Just ingat je benda ni. Just ingat je yang ni nak kena ganti apa tu. Okay. So kita ganti je lah. Jadi cos sama dengan, cos ni adalah 1 minus t squared over 1 plus t squared. Dan untuk sin sama dengan 2t over 1 plus t squared equals to 2. Okay, so sini nampak macam complicated kan. Tapi tak susah sangat pun nak selesaikan benda ni. Senang je. Okay, so kalau kita tengok sini. Untuk setiap pecahan ni, denominator dia sama je. Dia adalah 1 plus t squared kan.
So kalau nak hilangkan denominator tu, kita akan multiply both side, okay, dengan 1 plus t squared. So bila kita darab semua ni dengan 1 plus t squared, so kalau yang ini, yang 5, 1 minus t squared over 1 plus t squared ni bila darab dengan 1 plus t squared, so dia cancel lah. Dia tinggal yang atas je. Sama juga untuk negative 2, 2t over 1 plus t squared ni bila darab dengan 1 plus t squared, so dia cancel je. Okay, dan 2 sebelah sini, ini kena darab lah 1 plus t squared. Okay, semua jadi step term tu kita darab dengan 1 plus t squared sebab kita nak hilangkan denominator tu. Okay, so kita simplify je lah. So darab 5 masuk ke dalam. So 5 minus 5 t squared minus 4t equals to, yang ni jadi 2 plus 2t squared. Okay, dan kalau kita susun balik, okay, dia akan jadi quadratic equation. Okay, dia akan jadi 7t squared plus 4t minus 3 equals to 0. Okay, so quadratic boleh factorize lah. Ataupun nak masuk calculator pun boleh. Ni boleh factorize 7t minus 3 dengan times t plus 1 equals to 0. So kita akan dapat t equals to 3 over 7. 3 over 7. Dan satu lagi t equals to negative 1. Okay, tapi ni belum jawapan ni baru t. Sebab kita nak solve tu untuk theta. Jadi t ni apa sebenarnya? T tu apa? T tu asalnya apa sebenarnya? Ada tak kat atas ni? T tu adalah tangent theta over 2. So kamu gantilah balik. T tu adalah tangent. Okay, tangent theta over 2. Okay, T tu asalnya. Okay, originally. Okay, dan satu lagi tangent theta over 2 is equals to negative 1. Okay, so ni adalah single trigonometric equation. So kamu tahulah macam mana nak solve for single trigonometric equation kan. Macam tadi juga. So buatlah. Alpha sama dengan arctangent 3 over 7. Okay, so dapat tangent sama dengan alpha sama dengan 23.2 degree. Okay, lepas tu tentukan tangent theta over 2 ni dekat kuadran yang keberapa, sebabkan ni adalah tangent positif, jadi dia dekat kuadran pertama dengan kuadran ketiga. Okay, cuma di sini kita boleh abaikan kuadran ketiga. Okay, kenapa boleh abaikan? Sebab kita tengah deal dengan tangent theta over 2. Okay, sebab theta asalnya dia adalah between 0 and 2 pi ataupun 360 lah, between 0 and 360. Jadi kalau bahagi 2, dia just from 0 to pi ataupun between 0 to 180. Okay, jadi 0 sampai 180 ni dia first dengan second je. So dia tak masuk dekat kuadran ketiga dan keempat. So kita tak perlu ambil lah kuadran ketiga, kita just ambil kuadran pertama je. Okay, jadi dekat kuadran pertama tu theta over 2 adalah alpha tu sendiri, which is 23.2. So theta equals to, kita darab je terus dengan 2, so dia jadi 46.4 degree. Ataupun sebab yang ni asalnya dalam radian, so kena tukarlah kepada radian, so dia sama dengan 0.8098 radian. Okay, dan ni baru bahagian yang tangent theta over 2 equals to 7 over 3. So 3 over 7. Satu lagi yang ni tangent theta equals to negative 1 ni. So sama je sebabkan dia single. So yang pertama cari dulu basic angle. Okay, 1. So 1 ni adalah 45 degree.
Okay, so tu adalah tangent negatif. So tangent negatif dekat kuadran kedua dan keempat. Okay, sama macam tadi juga sebabkan kita tengah deal dengan theta over 2. So theta over 2 ni hanya ada dekat kuadran pertama dan kedua. So kita abaikanlah yang kuadran keempat ni, tak payah ambil. Okay, so in second quadrant, okay, theta over 2 adalah sama dengan, okay, 180 minus alpha 45. So dia sama dengan 135 degree. Okay, tapi ni adalah untuk theta over 2. So nak jadi theta, kita darab 2 lah. So theta sama dengan 270. Okay, dan dalam radian dia sama dengan 3 pi over 2. Okay, so ada dua jawapan lah untuk theta. Okay, satu yang ini, satu lagi yang ini. Okay, so mungkin nampak macam rumit sikit tapi sebenarnya dia boleh, kalau kamu buat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 soalan, okay, bentuk yang sama, boleh nampak dah pattern dia, senang je. Yang pertama ganti cos dan sin tu dengan yang ni lah, dengan apa-apa 1 over t semua tu. Lepas tu nanti dia jadi quadratic equation, lepas tu simplify, factorize, last sekali jadi single. Dan single ni boleh nampak dia just tangent theta over 2. Dan semuanya akan jadi macam ni. Kamu just ambil yang first dengan second quadrant je. Yang third dengan fourth tak perlu risau. So lebih mudah lah. Okay. So rasanya yang lain-lain tu lebih kurang sama je. Tapi nanti kita bincang hari Khamis. Okay, sebab hari Rabu ni kita akan buat UPS 2 petang tu. Okay, so dalam GC tu saya ada assign Math Constant Practice tu, MCP tu. So bolehlah kamu cuba buat. Okay. Dia taklah wajib, cumanya saya galakkanlah kamu buat. Bila-bila free tu try lah buat sikit. Okay, dan saya pun dah set dah supaya kamu boleh terus tengok markah dan jawapan yang salah tu. So kalau salah kamu fikirlah kenapa salah. Kenapa jawapan tu yang betul. Okay, kalau ada apa-apa masalah boleh message saya lah kalau tak faham. Okay, so ingat hari Rabu ni ada UPS kedua. Okay, jam 2 sampai dia taklah sejam dia tempoh menjawab tu dalam 40 minit je Okay, cuma kita akan bawa tu petang pula lah. So kalau ada masalah internet kan bolehlah pergi cari kedai ke tempat-tempat yang ada internet, boleh pinjam internet dia kan. Okay, alright, so okay kan, ada apa-apa soalan ke setakat tu? Sir, Ya. untuk UPS tu dah masuk topik apa? Sekejap. 45 kalau kamu tengok MCP tu macam tu lah soalan dia, tajuk tu sempat 5. Okay. Boleh rujuk juga dekat site site saya pun saya dah letak detail dah. Ada 20 soalan MCP tu sebiji lah macam soalan UPS. Okay, so bolehlah cuba buat dekat Google Classroom tu just for your practice lah. Okay, boleh? Boleh sir. Alright, so kalau tak ada apa-apa kita stop sini lah Okay, so thank you. Assalamualaikum.